Pertama sekali lagi kita kata terima kasih pada pihak penganjur yang memberikan ruang berharga ini untuk Umi sikit sampaikan apa yang patut. Kita baru saja melintasi satu saat yang sangat mahal harganya, iaitu 9 Zulhijjah. Setuju? Satu bulan di mana kita diizinkan Allah untuk merengek dengan Allah, untuk merasa merayu dengan Allah. Sebab itu kita kata kita diminta bermunajat. Walaupun dah berlalu, ni kata 9 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah yang pertama merupakan kebaikan yang sama dengan 10 terakhir Ramadan. Kut yang dah terlepas akan datang berazamlah bahawa kita nak memenuhi 10 Zulhijjah itu ataupun 10 terawal Zulhijjah dengan ibadah-ibadah yang membawa kita kepada keampunan. Kerana 9 Zulhijjah itu merupakan satu-satunya saat terbesar. Satu-satunya keadaan dan apa yang kita kata detik terpenting yang berlaku hanya setahun sekali. Di mana langit terbuka dan Allah melebar luaskan sayap keampunannya kepada semua orang. Ini kekuatan yang nak diangkat. Bukan sekadar yang wukuf di Arafah saja. Kerana bila kata langit terbuka, pastinya kita juga dapat ruang-ruang ini. Jadi Umi saja sekadar mengingatkan kita sudah merengek dengan Allah, mohon ampunan. Betul? Tidak ada benda lain yang lebih besar yang kita minta dari Allah selain ampunan. Jadi tolong bawa kekuatan itu supaya kita bukan sekadar mohon ampun pada 9, bukan saja pada hari tasyrik, tapi seterusnya pada setiap hari. Sebagai kesan daripada 9 Zulhijjah tadi. Sebab itu kita kata apa yang kita minta bila kita kata bermunajat dengan Allah, okay, yang nak dibetulkan bukan saat-saat tertentu. Sepanjang 9 Zulhijjah itu adalah saat-saat mahal. Bukan kata nak tunggu matahari sengling sikit, matahari ke tengah, matahari, bukan begitu. Okay, ramai yang mentafsirkan, mesti pukul 5.30 Malaysia. Allahu Akbar. Padanya 9 Zulhijjah dari awal sampai akhir itulah hari-hari yang di mana Allah melebar luaskan lembayung-lembayung ampunan pada semua yang minta. Sebab itu bermunajat jangan berhenti hanya di 9 Zulhijjah. Teruslah merengek dengan Allah, teruslah menangis dengan Allah, teruslah berbisik dengan Allah. Perkataan munajat maknanya berbisik. Sebab Allah sangat dekat, maka Allah tak perlu disuarakan besar-besar. Dan bila sebut munajat juga, kita harus menggunakan bahasa yang sangat halus. Bahasa yang sangat dengan keyakinan, perasaan yang sangat lembut. Ini kekuatan kenapa kadang-kadang kita kata munajat kita tidak dijawab oleh Allah. Kerana perkataan munajat itu sendiri, minta itu sendiri bermakna macam mana kita minta. Okay, macam mana cara kita minta, bahasa apa yang kita pakai. Maka kita kata kekuatan dalam munajat ialah menggabung jalinkan perkataan, pemikiran, hajat, perasaan dan fokus. 4 benda tu mesti tergabung. Ramai orang bermohon, ramai orang berdoa tapi hati tak turut serta. Ramai orang berzikir tapi buah zikir di buah tasbihnya berjalan tapi hati tak berjalan. Tak ikut serta. Ini kekuatan yang kita yang kadang-kadang tercuai. Yang akhirnya kata dah minta banyak, dah lama kali dah doa tapi tak dapat-dapat. Kerana kadang-kadang kita kata banyak berzikir tapi zikirnya zikir lisan tak masuk ke hati dan hati tak turut serta. Sebab itu Imam Ghazali kata kekuatan sebuah zikir itu bergantung bagaimana hati kamu ikut. Macam mana membawa hati kamu. Mengkiblatkan hati kamu. Ini yang kita nak. Sebab itu selalu tanya apa yang aku simpan dalam hati. Apa yang ada di hati aku sekarang. Kekuatan apa yang aku nak letak dalam hati aku ni? Perasaan apa yang aku nak simpan dalam hati ni? Sebab dia penentu kiblat apa yang kita buat. Penentu matlamat, penentu tujuan, penentu hasil. Sebab itu kadang-kadang kita kata kita bercakap tapi hatinya tak ikut. Kita minta maaf tapi hati tak ikut.
Sebab tu yang memberi dan menerima maaf tak ada mengeluarkan air mata pun. Kadang-kadang tak sempat nak peluk pun, tak sempat nak salam. Maaf ya, kosong-kosong Aduh, akbar. Itu yang kita katakan permohonan tanpa hati. Sama juga kita memberi. Sangat ramai orang memberi tapi tidak memberi beserta hati. Sebab itu Allah bukan terima yang baik, tapi Allah terima yang terbaik. Kerana Allah maha baik. Allah bukan terima yang suci. Allah terima yang paling suci. Ini yang kadang-kadang kita kata nak sedekah ke orang tu. Nak bagi yang terbaik ke yang baik? Selalunya kita bagi yang mana? Bukan yang terbaik. Betul? Macam mana nak dapat kekuatan? Kalau apa pun, sekali lagi, Allah hanya terima yang terbaik. Kalau 9 Zulhijjah itu hari terbaik, maka ibadah kita harus jadi ibadah terbaik hari itu. Baru sampai dia punya, orang kata regunya tu, baru ngam. Kalau tidak saya dah puas nangis dah, saya dah baca itu, dah doa ini, tapi tak dapat juga hasilnya. Sebab itu hasil yang datang sekarang ini, kita sudah hari raya korban. Betul? Dan nangis minta ampun dengan Allah. Apa bukti ampunan kamu diterima? Kamu bahagia untuk berkorban. Ya Allah. Kat Malaysia mahal sangat. Luar negara murah sikit. Kita cari yang murah. Yang termurah ke yang terbaik? Kalau korban nak yang murah ke yang mahal? Tak nak jawab dah tu. Nampak? Orang kaya boleh le. Orang miskin carilah yang murah. Betul tak? Kita mencuba memberi yang baik tapi tidak yang terbaik. Tolong pegang sekali lagi. Kita cakap yang baik tapi bukan cakap yang terbaik. Okey, terima kasih sama. Terima kasih lah. Sesama. Nampak tak? Tak, bukan terbaik. Sama juga nak balik. Okey. Minta maaf banyak ya. Bukan yang terbaik. Sedangkan kita tak tahu entah itu pertemuan terakhir kita. Always tolong selalu ingat, every meet is your last meet. Setiap perjumpaan itu adalah perjumpaan terakhir. Kita akan sedar kalau orang tu meninggal je. Loh, si baik raya dong pergi rumah dia no. Aku tidak terus tak sempat. Bila kita dapat berita kematian dia, bila ya hari terakhir kita jumpa? Ini anak yang lihat nak jumpa mak ni. Atau mak lihat jumpa anak, tak ada. Anak lihat jumpa mak. Mak macam mana mak? Sehat? Okey tak? Okey lah. Tak payahlah balik. Mak sehat je. Nampak tak? Kita kata buat yang baik ke buat yang terbaik? Sebab itu 3 yang anda paling sayang selain Allah dan Rasulullah. Siapa? Agak-agak. Yang kamu mesti layan terbaik 3 insan ini. Selepas Allah dan Rasulullah. Ibu bapa, ibu bapa, suami. Lain. Semua kita lupa diri sendiri. Akhirnya kita tidak buat yang terbaik untuk diri kita. Okay. Mak pakai baju tahun sudah okey je. Kamu tak apalah baju baru. Kamu kan muda. Nampak dah. Bagi mak sikit dah lah. Kamu makanlah yang lain tu. Mak dah tua. Dah rasa semua dah. Ada pula mak kata, tak payah tinggal mereka. Mereka muda lagi, boleh beli lagi. Kita dah tua, habis dulu. Ada juga. Ada ke tak mak yang macam tu? Okay. Maka sekali lagi yang terbaik. Beri layanan terbaik kalau kita minta Allah yang terbaik. Allah tak bagi yang terbaik buat kita kalau kita belum beri yang terbaik untuk ibu ayah. Yang paling mahal, kamu belum beri yang terbaik untuk diri kamu. Diri sendiri nombor 1. Sebab itu yang nak jumpa Allah. Kaki tangan ini yang nak jawab dengan Allah. Mata ini nak jawab. Telinga ni nak buat. Apa kamu buat dengan mak ayah kamu? Ni yang jawab. Bukan orang lain. Sebab itu kita ramai yang hidup walaupun mewah. Sebagai kaunselor yang datang kaunseling bukan orang kecil-kecil. Okay.
Paling ramai grup-grup CEO ni yang gaji puluh-puluh ribu ni. Okay? Bukan yang halus-halus ni dok. Saya tak ada masalah duit. Saya tak ada masalah itu, masalah ini. Tapi masalah hati. Masalah iman. Masalah keyakinan. Masalah nak bagi yang terbaik tu tak ada. Ni masalah besar kita. We never give best to us. Apa, mak kenian tak apa. Mak tak pergi pun tak apa. Mak nak pergi tak? Tak payahlah. Kamu je lah pergi. We never serve ourselves. Kita tak pernah memelayan diri kita yang terbaik. Bermakna akhirnya semua hidup kita dapat yang terbaik. Okay. Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab kita yang nak menghadap Allah. Okay. Buatlah baik dengan siapa-siapa pun. Tapi do best. Buat terbaik untuk diri sendiri. Ini yang kita tidak diajar. Atau kita didik, tak apa anak dulu. Tak apa orang lain dulu. Boleh, betul orang lain dulu. Betul anak dulu. Tapi always kita yang nombor satu. Ini persepsi yang kita nak kena bangun. Aku yang nak ngadap Allah 9 Zulhijjah, aku minta ampun untuk aku dulu. Aku sedekah untuk aku. Aku korban. Siapa berkorban kat tangan? Siapa buat korban? Apa niatnya? Tembak je lah. Kan takut apa pun. Niatnya macam mana? Korban? Udah tak berani jawab dah tu. Orang korban gitu korban lah. Niatnya apa? Untuk siapa? Niatnya lain-lain. Setujulah juga. Memanglah lain-lain sebab orangnya lain-lain. Betul ke? Betul ke niatnya lain-lain? Cuba semak balik. Kita buat kerana siapa? Kenapa jadi lain? Pahalanya nak bagi ke siapa? Siapa yang masukkan diri sendiri? Ini korban untuk mak ayah aku, untuk ni noneng. Terlupa diri sendiri. Sedangkan kena niat, ya Allah itu aku korban untuk diri aku dan mak bapak aku. Aku sedekah untuk diri aku dan untuk mak bapak aku. Diri sendiri itu lupa. Okay. Kono-kono otomatis dapat dah kot. Dah, minta ke Allah. Bagi sikit kat kita. Ni akhirnya kita senang buat orang punya dan kita tak kisah diri kita. Okay. Sebab itu orang datang baru kemas. Tidak rumah kecah tak apa. Orang nak datang ni. Kemaslah sikit. Kita buat kerana siapa? Kerana orang, bukan kerana diri kita. Alah, kita kecah tak apa. Rumah sendiri. Nampak? Sebab kita mungkin dari segi background, dari segi didikannya begitu. Tapi dari segi asuhan agama, sepatutnya tidak begitu. Okay? Jadi dari hari ini buat persepsi baru ataupun buat paradigm shift. I do my best for myself first. Kita layan anak macam agung-agung. Kadang anak makan, kita tak makan. Betul? Suami makan, kita tak makan. Suami pakai baju gosok, kita pakai baju keluar mesin. Betul? Nampak tudung ni keluar mesin ni. Tak sempat. Kenapa tak sempat? Alah, anak-anak ramai. Suami lagi masak, lagi noneh-noneh. Hati-hati. Macam mana kita tampilkan diri kita keluar, itulah yang nak tergambar. Itulah kita sebenarnya. Jadi jangan mencecah-mencah je. Ada anak tudung ke tak ada. Gosok ke tak gosok. Nak selit ke tak selit. Nak pin ke tak pin. You look smart mean yang lain-lain apa? Cantik. Sebab orang pakai cantik. Dia tak nak buat buruk. Betul? Kalau you pakai cantik sentiasa, you tak nak pergi tempat buruk, tak nak cakap benda buruk, tak nak jumpa orang buruk. Betul ke tak? Hati-hati. Sebab itu jangan pakai baju kelawar pergi pasar malam. Walaupun pasar malam, pakailah cantik. Sebab kita tak tahu kita jumpa siapa di sana. Ya Allah, kemarin jumpa dia kat pasar malam lah. Dan itulah kali terakhir kita jumpa dia. Dengan tak berbedaknya, yang selekehnya, yang tudung main lipat-lipatnya. Itulah gambaran yang dirakamkan nanti. Di akhirat, nak dia ke masyar. Dia satu lah kawan saya ni. Last kali jumpa kat pasar malam. Dia pakai. Nampak tak? Always remember, kita nak jumpa balik sahabat kita tu di akhirat. Okay?
Saya nak jumpa, katalah saya ada kawan satu staff Puan Maria. Nak ingat mukanya. Sebab itu kita nak tunjuk muka cantik, nak tunjuk siapa? Masa bila nak nampak cantik? Masa keluar. Betul ke tak? Sebab kita nak orang rakam kita tu cantik. Tapi janganlah keluar saja. Dalam serabai. Letih lagi. Jelas? Maka kita sudah bermunajat 9 Zulhijjah untuk memohon kepada Allah yang terbaik. Jadi proses setelah mohon yang terbaik, maka kita nak latih hati kita, nak latih otak kita, nak latih amalan harian kita, being the best. Nak buat semuanya yang terbaik. Bukan asal jadi. Bukan asal buat. Bukan asal tengok. Okay? Ada orang melawat orang sakit. Macam mana the best melawat orang sakit? Agak-agak. Tengok je. Kakinya bengkak je. Okay? Kita tak pernah fikir yang sakit itu nanti kita. Dia wakil kita. Hari ini aku boleh jalan. Dia dah tak boleh jalan. Dia harus menjadi satu daripada hadiah untuk kita. Aku masih boleh jalan kalau tak ibadah. Satu kerugian. Sebab dia dah duduk di ICU. ICU, you didn't see me. Betul? Kita tengok dia. Dia tak tengok kita. Jadi jangan pergi tengok melawat. Macam pergi tengok museum. Macam tengok zoo. Tengok museum macam mana? Tengok zoo macam mana? Ada burung, ada kuda, ada... Itu bukan melawat orang sakit namanya. Harus menginsafi. Ni sakitnya dia lalu. Aku tak tahu kenapa. Apa yang akan Allah bagi ke aku? Apa persediaan yang aku buat? Okay, ini ke kesempatan-kesempatan. Sebab nak buat yang terbaik. Melawat orang sakit bukan benda kecil. Antara pahala yang paling besar. Setengah kata sebesar gunung Uhud. Pahalanya. Apalagi kalau kita sempat minta maaf dan akhirnya dia berangkat dalam keadaan kita pujuk tak apa. You orang baik, orang rajin, orang suka ibadah. Allah sayang ni. Betul? Artinya membangun jiwa-jiwa baik sangka dengan Allah. Supaya sakratul mautnya berjalan dalam keadaan yang baik. Ni kekuatan antara do best tadi tu. Kalau kata dia suka makan bubur lambuk, buatlah sikit bubur lambuk. Suaplah sikit loh. Contoh. Sebab kita tak tahu rezeki terakhir dia apa. Okay? Dia seorang yang mati tenggelam dalam laut, dalam air. Akhirnya diselamatkan. Naik ke daratan dan selamat. Dia minta air je. Okay? Minta. Riak datangnya daripada amal yang tidak dicantum dengan iman. Sebab itu kita ada akal, ada perasaan, ada hati. Kita kata dalam badan kita ada nafsu dan ada otak. Kalau ikut otak, kalau ikut kepala aku, betul ke tak? Ikut kepala. Tak ada aku nak baginya dah. Nampak tak? Kalau ikut hati aku nak lempang aja dia. Betul tak? Betul ke tidak? Ada perasaan. Sebab itu Allah bagi kita nafsu, Allah bagi kita otak, Allah bagi kita iman. Jadi kenapa dia riak? Sebab belum basuh lagi hati. Hati masih nak tunjuk orang. Hati masih lagi tak nak tunjuk Allah. Aku buat kerana Allah. Mulutnya berbuih-buih kerana Allah. Tak terima kasih pun kita tolong dia. Uish. Dari rumah nak kerana Allah. Sampai keluar hilang Allahnya. Nak orang puji tudung cantiknya. Ya Allah. Beli kat mana ya? Tak basuh tudung pakai lagi. Contoh. Maka riak merupakan satu dari penyakit hati. Yang hatinya belum berkiblat kepada Allah. Apa maksud belum berkiblat kepada Allah? Dia belum masuk ke dalam hatinya. Dalam hati aku ini aku nak buat hanya kerana Allah. Apa pun orang kata.
Kadang-kadang yang orang kata tu melukakan, memalukan, memilukan. Alah, tak payah tolong orang macam ni. Ish. Oh, ada tak orang macam tu? Okay. Nampak orang lain sikit. Ish. Tak kau tolong macam tu. Ya Allah. Nak tolong orang cantik je. Orang tak cantik tak tolong je. Contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun. Sekali lagi. Riak datang apabila imannya kalah. Bila datang riak, tergenggamlah ibadah kita dalam nafsu. Okay, InsyaAllah kalau ada masa nanti kita bercakap tentang otak dan nafsu. Kita banyak ikut kata otak juga kata nafsu. Apa sebab datang hari ni? Ustazah Hafizahnya memang. Hafizah Musa. Yang lemah lembut santun itu. Betul. Itu tempat. Maka yang kecewa minta maaf banyak lah. Ini kekuatan. Kita nakkan apanya? Nakkan cantiknya. Betul ke tidak? Jadi cantik itu apa? Akal kan nafsu? Rata-rata nafsu. Rata-rata. Sebab itu kalau kita terus di kiblat, hati kita dikiblat oleh nafsu. Oh, nak cantik belaka, nak sedap belaka. Betul? Makan nak sedap, pakai nak cantik. Betul? Tempat nak selesa, aircon. Betul? Maka sejauh mana kita dibimbing oleh nafsu, sejauh mana kita dibimbing oleh akal, sejauh mana kita dibimbing oleh iman. Sebab ada 3 tadi. Ada akal, ada nafsu, ada iman. Ataupun kita kata ada IQ, ada EQ, ada SQ. Tu kalau secara human resource-nya. Jadi nak gabung 3 ni. Maka riak tadi akan hilang kalau yang mengurusnya adalah iman. Hang kata lapar pun tak apa. Hang bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Nampak tak? Hang puji pun tak apa, hang tak puji pun tak apa. Orang nampak pun tak apa, tak nampak pun tak apa. Okey? Itu kita kata. Jadi kita kena cerai dulu riak itu. Kena basuh dulu hati itu supaya kita tidak bercadang untuk mencari perhatian siapa-siapa. Boleh? Kita tidak bercadang untuk mencari pujian siapa-siapa. Kita tidak bercadang untuk mencari apa orang kata. Walaupun satu daripada proses untuk membangun muhasabah diri, tanya pada sahabat apa dia kata tentang kita. Tanya pada masyarakat apa orang kata pada kita. Tanya pada tuan guru apa pandangan tuan guru pada kita. Itu satu daripada proses membangun membersih diri. Jangan takut tapi tanya sahabat. Jangan tanya musuh. Kau tanya sahabat dapat baiknya, tanya musuh dapat buruknya, betul? Tapi ada masanya pandang yang buruk itu pun membantu. Sebab itu pilih sahabat yang benar-benar jujur dan faham kita. Okey, katalah kalau jemaah di sini, tiap-tiap bulan, tiap minggu datang. Jadi semua antara kita ni dah kenal mengenal. Dah kenal mengenal belum? Nampak muka macam orang dah kenal pandangnya macam ni. Orang tak kenal pandangnya mana? Nampak tak? Nampak cara terus itulah. Waduh, letih weh. Sebab itu datanglah ke sini untuk menambah silaturahim. Untuk menambah sahabat. Bukan datang kerana penceramah je. Okay? Sebab itu jangan duduknya. Betul? Jadi datang mukanya lain. Sebab dia tak jumpa ceria masa sebelum dia duduk. Assalamualaikum, apa khabar? Belum nampak lagi orang datang. Nak balik pun tak ada. Yang rapat-rapat 2-3 orang. Yang lain ni semua tak nampak. Apa sebab? Belum terbuka. Kita datang kerana penceramah, bukan datang kerana kita. So, sekali lagi apa perbuatan baik yang kita nak ubah? Buat terbaik untuk diri sendiri. Kalau boleh saya nak kenal semua dengan jemaah yang ada di masjid ini. Kalau saya nak rakam namanya, sebab itu buat senarai. Nama-nama yang hadir. Bukan kita nak sebab nak kontak ke apa ke, tapi nak dirakam. Sebab esok-esok masa kalau ditakdirkan masuk neraka, bila terkeluar,
nak masuk syurga, nak dapat hadiah daripada orang ahli syurga, kamu nak bagi kat siapa? Kalau tak ingat nama, tunjuk je. Tapi kalau muka pun tak ingat, macam mana tunjuk? Namanya tak ingat, ya Allah. Tapi aku nak bagi pahala dekat orang sebelah yang baju biru tu. Sebab dulu dia pernah duduk sebelah aku kat masjid. Nampak tak? Kenapa tak tanya namanya? Sombong. Akhirnya tak nak duduk rapat. Sebab itu ada lompong-lompong. Lompong-lompong tu lah iblis datang. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Okey. Minta maaf lah. Banyak ragam lah pula ceritanya. Okay, do your best to yourself. Betul? Kalau nak duduk dengan orang yang kita rasa, sebab kita ada energi. Semua orang ada energi. Dia selesa duduk sebelah kawan dia je. Sebelah orang lain dia dah jadi haru biru. Okay? Ini macam anak mak macam kena tinggal adik mak lah. Alah mak ni mak ni. Macam tu lah. Jadi safnya tak pernah cantik. Apa sebab saf tak pernah cantik? Dia mesti lompong-lompong ni sebab apa? Kita tak rasa jaga saf tu penting. Kita tak rasa tepuk peha orang sebelah tu penting. Nampak tu? Nah, ini yang nampak. Di antara lah yang kita kata do best to yourself tadi tu. Buat terbaik. Saya kawan saya je jaga sebelah. Bagi sikit sebelah. Allah Akbar. Siap booking oh. Betul? Tak ada orang lain duduk sebelah kita. Akhirnya tak tambah keluarga. Tak tambah sahabat. Tak tambah kenal lah. Nampak muka macam biasa tengok kat mana ya. Tak tahulah. Letih kita. Okey, balik kita kepada tajuk kita. Kita nak berubah daripada 9 Zulhijjah. Nak jadi orang yang mampu berkorban habis-habisan. 9 Zulhijjah memberikan gambaran pada kita. Kita jangan rasa dah layak masuk syurga. Saya dah majlis, saya dah baca itu. Saya dah buat ini, saya pergi kuliah, saya dah urus masjid saya ni. Jangan. Apa Jibril kata? Aku dah letih dah tangan ni. Nak menulis pahala yang ada pada Sayyidina Umar. Apa pahala terbesar yang Sayyidina Umar buat? Membukukan Al-Quran. Bayangkan berapa banyak naskah Al-Quran ada di bumi ni. Ada di dunia ni. Semua itu pahalanya sampai kepada Sayyidina Umar. Besar ke sikit pahalanya? Jangan main-main. Itu pun, apa Sayyidina Umar kata? Aku bimbang. Andai kata besok semua orang masuk syurga dan ada seorang tak boleh masuk, aku takut yang tak boleh masuk tu aku. Bayang. Udah Jibril kata aku dah penat dah. Malaikat kata aku dah penat tulis pahalanya. Banyaknya. Sehingga ketika Isra Mi'raj Nabi masuk ke syurga. Apa bidadari tanya? Adakah kamu ini Umar? Nak bagi tahu kita. Bidadari dan tanya Rasulullah, adakah kamu ini Umar? Apa maksudnya? Wanginya pahala tempat Umar sudah tersedia. Okay. Ini kekuatan-kekuatannya nak. Rasulullah kata, ya aku Muhammad. Okay, bukan Umar. Nabi nak bagi tahu bahawa Umar itu pada mata bidadari sudah sangat special. Bermakna jalan nak masuk syurga tu dah high class. Itu pun dia masih lagi susah hati. Aku bimbang kalau aku sibuk, kalau aku tidur siang, rakyat aku terbiak. Kalau aku tidur malam, aku terbiak. Jadi tidurnya di antara sujud dan solat. Kita tidur macam mana? Masya Allah, 3 bantal, 4 bantal, aircon 20, tilamnya empuk, betul. Ini cerita kalau kita nak kata bahawa nak masuk syurga bukan mudah. Jangan pernah ada perasaan, terlintas perasaan kita dah layak masuk syurga. Sampai kita nak label orang. Ni hang ni pakai macam ni, buat macam ni, lagu macam ni. Jangan. 9 Zulhijjah itu tempat kita benar-benar mendatangkan dengan sepenuh hati. Merayu sungguh-sungguh kepada Allah. Okay. Untuk dapat
Dapat apa? Kita minta apa? Ampunan. Bukan masuk syurga. Ampunan. Besar mana pun dosa yang kamu ada, kalau Allah bagi ampun, terima taubat kamu, selesai. Betul? Yang paling sulit ialah untuk merintih dengan Allah supaya kita diampuni. Ini kekuatan yang Allah angkat. Orang yang sudah diampun akan bangun bagi dekat lagi berusaha mencari redha Allah. Okay, sebab itu sekali lagi kalau yang dah terlepas, tak lepas lah. Akan datanglah pula 9 Zulhijjah yang akan datang kok panjang umur. Betul? Sebab itu dimulai dengan 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diikuti dengan korban. Ya Allah. Okay. Sampai ada orang tanya, doktor, ada ke daging korban lagi? Loh, kita ni bukannya pakai miskin. Siapa yang banyak dapat daging korban? Dia pakai miskin ke dok? Hati-hati. Kawan bagi, sahabat. Betul lah. Ada juga ruang untuk sahabat-sahabat. Tapi jangan sampai sahabat terlupa pakai miskin. Itu pun terjadi juga. Ni kita yang bagi suka-suka kita lah. Ada juga yang berkorban. Saya serah kat masjid. Pada mana lah masjid nak bagi siapa? Loh, letih juga. Ini bermakna tak cukup ruang, tak ilmu tentang korban. Okay, ini sedang berlaku lah. Jadi sekali lagi, Arafah ataupun kita katakan hari Arafah itu merupakan yang sangat-sangat mahal. Kalau ada kesempatan akan datang, mohon dengan Allah supaya kita tak terlepas untuk bermunajat pada 9 Zulhijjah. Walaupun ada hari-hari lain. Sebab untungnya lah kalah daripada fisabilillah. Kalau pergi perang, kalah pahala perangnya. Pahala jihadnya kalah. Sebab itu sekali lagi kita bangun kekuatan. Jangan pernah merasa. Ini pesanan Umi Kolomati. Jangan pernah merasa kita sudah layak masuk syurga. Jangan pernah merasa. Jangan pernah terlintas dalam kepala. Kerana dosa kita terlalu banyak. Jangan pernah merasa tak ada dosa. Ingat, datuk kita Nabi Adam, dosanya berapa? 1. Apa hukumnya? Tercampak dari syurga. Kita dosa 4 lori nak masuk, sedar-sedar lah sikit. Kalau ingat itu pun, walaupun nampak macam jok-jok, kita kata macam gurau-gurau, tapi itu sebenarnya menginsafkan kita bahawa satu salah tercampak dari syurga. Kita 4 lori dosa teringin nak masuk syurga. Layak ke? Artinya kita terus berusaha. Tidak putus taubatnya, tidak putus ampunannya, tidak putus buat baiknya. Supaya kita merasa kita diberi ruang untuk ke syurga. Beri ruang dapat ampunan. The main thing, ampunan tu dulu. Sebab itu siapa yang sulit minta ampun, siapa yang sulit untuk taubat, siapa yang berat untuk taubat, letih. Hidupnya letih. Jadikan taubat itu satu daripada sarapan pagi kita. Sarapan subuh kita. Sarapan isya kita. Sarapan munajat kita. Kerana itu satu-satunya kekuatan bagaimana untuk menerusi sempang-sempang yang sangat banyak menunggu kita. Okay? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu kita kata tak ada orang yang tak layak, tak ada orang yang benar-benar layak. Kita sama-sama berjuang. Sebab Allah kata, aku terima yang last, yang akhir kehidupan kamu. Okay, kalau sekarang dapat keinsafan, sekarang dapat hidayah untuk hijrah, tolong jaga supaya dia baik sampai ke akhir. Yang banyak terjadi, buat, akhir terlepas. Ini yang kita paling takut. Sebab itu orang yang hijrah setelah di peringkat umurnya dah sampai middle age, harapnya tidak tergelincir lagi. Okay? Sehingga dapat melalui hari akhir yang terbaik.
Nah, itu yang kita kata taubat jangan pernah berhenti. Jangan pernah jemu. Jangan pernah rasa aku tak ada dosa. Jangan pernah rasa aku dah pergi Mekah, pergi umrah, pergi Madinah, pergi semua dah. Jangan. Kerana ampunan itu bukan milik kita. Ampunan itu miliknya Allah. Maka sekali lagi kita kata, mengapa perlu taubat ini? Kerana mati itu sangat jauh ke dekat. Mati itu sangat dekat. Mati itu di depan kita ke belakang kita? Sebenarnya Umi nak bawa tajuk itulah kita sebenarnya. Tapi kekuatannya nak diangkat supaya kita baru saja korban. Dan korban ini bukan hanya sebab binatang. Korban perasaan. Aku kalau ikut aku rasa aku nak cakap je kat dia. Yang jahat kata apa? Cakap je. Menahan nafsu marah yang kamu boleh marah, kamu layak marah, itu pun pengorbanan. Okey? Ini kekuatan. Nabi Ibrahim tak pernah cakap apa pada Namrud. Betul? Betul ke tidak? Satu, tak tahu mungkin ulang gaji. Dakwah yang paling tidak diterima ialah dakwahnya negeri, kita kata dakwah Nabi Ibrahim. Siapa terima dakwahnya? Mak dia seorang. Ayah pun tak terima. Bayangkan. Okay. Tapi tetap menjadi idola, menjadi contoh, menjadi sebutan, menjadi riwayat. Di bulan Zulhijjah. Tak cakap apa hang nak buatlah. Kamu tak nak terima, okey. Mengadu dengan Allah. Allah nampak semua, betul? Nak minta anak, umur 90 lebih baru dapat anak. Loh. Betul? Dah dapat anak, dah dihalau daripada negerinya, pergi balak ke Palestin. Dah sampai dari Palestin, suruh pula pergi Mekah. La ilaha illallah. Aku ni dah letak keluar dari Namrud, kemudian dah pergi negeri baru, tak jadi juga, suruh pula pergi Mekah, tempat tak ada orang. Apa perasaan kita? Ya Allah, nak ikut lagi ke cakap Allah ni? Kalau kita lah kot. Sebab itu pengorbanan itu jangan pegang ingat semelih tu je. Nabi Ibrahim tu dididik dengan pengorbanan. Tak ada anak, doa dah. Umur 90 baru dapat. Betul? Kalau kita 90 dah bini dah. Baru dapat suruh pula tinggal lah. Allah. Kalau kita rasa apa? Aku baru je dapat anak tu dah suruh hantar pula, tempat pula tak ada orang pula tu. Bukan ke bandar. Tolong masukkan perasaan itu, perasaan kemanusiaan itu, perasaan kehambat itu ke dalam diri kita. Kalau kita jadi dipilih oleh Allah. Okay, sebab itu dengan kekuatan, sejuklah kamu wahai api untuk Nabi Ibrahim. Okay, sebab itu kita kena pegang doa tu. Sejukkanlah ya Allah hati aku ni tengah ngongak semana kau sejukkan api Nabi Ibrahim. Ini kekuatan yang nak diangkat. Tapi kita dah, itulah. Kita terbakar sekali. Dan membakar orang lain. Cerita korbannya buat. Ikut. Tapi amalan untuk kekal berkorban tu tak kuat. Okay. Jadi sekali lagi kita nak bangun, dapat anak lambat, dah berpisah pula. Pertama dah mengadu Raja Namrud, dah setengah mati, betul? Okay. Sampai seorang buta. Raja perintah Nabi Namrud kata apa? Setiap rakyat negeri aku mesti terlibat menyumbang kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Itu perintah Raja Namrud. Perintah raja. Siapa tak buat, hang siap. Maknanya boleh bayang berapa banyak kayunya. Berapa besar apinya. Okay.
Ikut pula tu, boleh lari je kalau ikut. Betul? Datang pula, tangkap Nabi. Okey, duduk pula. Okey. Ini nak tunjuk. Pengorbanan jiwa hanya berkait langsung hanya dengan Allah. Tabah ke tak? Nabi Ibrahim pun tak tahu yang api tu sejuk. Betul? Setelah keyakinan 100% menyerah dengan Allah, Allah bagi tak? Ya ke tidak, api mesin bakar mana ada sejuk. Kalau kita lah. Ini pengorbanan yang kita nak angkat. Ketepikan perasaan-perasaan kamu. Gantungkan keharapan kamu kepada Allah sahaja. Ini yang kita susah nak dapat. Okay, balik-balik. Nanti rasa macam ni. Betul ke tidak? Penyerahan total. Contoh terbaik. Semalam dia seorang hamba Allah. Yang diuji Allah dengan macam-macam. Ini kongsi sikit je. Dia datang nangis cerita. Keretanya rosak. Duitnya tak ada. Tapi kereta mesti dibaiki. Dia pun letak kereta tu. Bagi kat pomennya. Dia duduk dah tepi jauh-jauh sikit. Tepi-tepi parit. Nangis. Ya Allah, aku tak tahu. Berapa nak kena bayar. Tamim bak. Tukar tamim bak. Okay, biasanya lah 300 lebih tu. Duitnya tak ada. Nak cari ke mana? Nak minta kat siapa? Nangis. Senangis-nangisnya mohon dengan Allah secara total. Ini perkongsian. Dia bukan orang biasa-biasa je. Tapi miracle yang terjadi. Bila pomen tu kata 340. Aku nak cakap macam mana? Nak cakap tak ada duit, dia tak repair nanti. Aku memang tak ada duit. Okay. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semak dalam bank account ada 400.5. 400.5 yang dia tak tahu siapa pengirimnya. Nangis lagi. Ini contoh. Orang biasa. Bukan kata orang nak kata warak ke apa ke. Orang biasa. Tapi penyerahan total itu. Kita ni jangan menyerah dengan Allah secara maksimum. Dia menyerah maksimum. Adakah kita dia patut tinggal? Kalau tinggal aku nak balik macam mana? Aku nak gerak buat anak macam mana? Mengadu langsung dengan Allah. Tu dia kata, Mi, saya cerita kat Mi je ni. Yang cerita kat orang. Tapi Mi kongsi ni tujuannya bukan nak bangga-bangga tak. Nak tunjuk total. Macam mana Nabi Ibrahim menyerah secara total bila berada dalam api. Nabi Ibrahim tak pernah terfikir yang api itu boleh sejuk. Ini contoh pengorbanan. Kalau kamu benar-benar ada Allah, genggamnya genggam sungguh-sungguh. Ini yang kita tak dapat. Nanti risaulah pula. Anak kat asrama risau 4 lori. Betul? Trafik jam risau tak? Oh balik 30 jam, 20 jam, 30 jam. Suruh balik kalau tak nak. Pilihan balik siapa? Kita. Betul? Tapi tidak membuat penyerahan secara total. Oh, dia memang jam macam mana? Memang alah dah memang jam. Jam je lah jawabnya. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Zulhijjah mengajar kita arti pengorbanan. Korbanlah hidup kamu kerana Allah. Aku buat yang betul pada pandangan Allah. Namrud nak tangkap, Namrud nak bakar, Namrud nak buat apa, terserah. Boleh faham tak penyerahan secara total? Ini yang kalau kita betul-betul merasa dapat nikmatnya Zulhijjah, pengorbanan yang kita nak buat adalah pengorbanan. Sejauh mana kita serahkan kehidupan kita 100% kepada Allah. Okay. Sebab itu muka yakin, tenang, lapang. Okay.
Nak tinggal anak tempat tak ada orang. Macam mana? Udahlah anak baru dapat, tak pernah ada anak. Apa perasaan kita? Baru dapat cucu je kita marah mak anak kita. Betul? Ini anak tak pernah ada. Ini yang kita nak ambil kekuatan tawakal lillah yang kita sebut tadi. Sabar yang kita sebut tadi. Ikhlas yang kita sebut tadi. Terpapal. Bulan Zulhijjah pada Nabi Ibrahim. Kalau kita yakin inilah senjata. So selepas Zulhijjah you should be very lapang dan tenang. Okay? Ini kekuatan-kekuatan yang kalau boleh kita pungut dan kita pegang secara kental dalam genggaman. Dalam hati, dalam jiwa. Adab jelah apa yang Allah bagi. Kerana tidak pernah Allah lepas kita walaupun sesaat. Tapi penyerahan kita terlalu kecil. Terlalu sikit. Oleh kerana totalnya penyerahan dia menghantar anak ke Mekah. Allah hadiahkan. Isteri yang selama ini mandul. Miracle tak? Allah bayar balik. Kalau kamu susah hati, Allah bayar susah kamu. Kalau dengan syarat menyerahnya kepada Allah. Bukan marah-marah orang. Pasal apa hantar dia? Dah tahulah anak tak dia. Ya. Kan kita banyak mempersoal. Betul? Oleh itu belajar apa pun yang kita nak buat. Kalau nak serah, serah secara total. Secara 100%. InsyaAllah. Segalanya Allah akan bantu. Itu yang pertama. Itu yang kita nak angkat. Apa itu pengorbanan? Setiap yang kamu beri tidak pernah Allah sia-siakan. Dengan syarat berilah kerana Allah sahaja. Beri kerana Allah sahaja. Tak ada lagi lebih-lebih. Saya buat ni kerana ini, kerana ini. Saya buat kerana Allah. Total kerana Allah. Okay, ini yang kita jangan pungut. Kita jangan angkat. Kita jangan amalkan. Walaupun dah lalu Zulhijjah, dah tahu kisah Nabi Ibrahim. 4 lori lah dah pulangnya. Dah banyak kali. Okay. Maka sekali lagi, hujung kepada taubat kita. Okay. Hujung pada taubat harus mengangkat keyakinan bahawa mati itu sangat dekat. Nak raya dekat muka seri-seri, betul? Kau sebut nak kematian tu dekat muka macam mana? Okay? Sebab itu satu daripada proses buah yang muncul setelah kita serah 100% kepada Allah. Pasti ingat kematian. Kematian itu dekat. Dia dekatnya macam mana? Siapa depan, siapa belakang? Mati depan. Kita belakang. Siapa yang menuju kematian? Kita yang menuju kematian. Bermakna kematian tunggu depan hidung kita. Ini masuk tak dalam kepala? Masuk tak dalam perasaan? Masuk tak dalam iman? Sebab itu kita kata satu daripada proses untuk rasa dekat menjaga hubungan dengan Allah ialah banyak-banyak ingat kematian. Sebab itu kita kata satu daripada kenapa penting? Kita sebut mati jadi macam mana? Takut. Betul? Takut apa? Entahlah, banyak dosa. Tapi tak juga buat pahala. Okay? Tobatnya sikit juga lagi. Oleh itu sekali kita nak bangun kekuatan supaya kita kata kematian bukan menakutkan, kematian bukan menyusahkan, kematian bukan perlu dihindari. Kita boleh lari tak dari kematian? Tak boleh lari. Oleh itu tunggu je lah. Lalu saja. Okay? Sebab itu dikatakan malaikat maut datang jumpa kita paling sikit 3 kali sehari. Ada yang kata banyak-banyak lagi lah. Tapi kita ambil yang Imam Ghazali kata paling sikit 3 kali sehari. Pagi, petang, malam tengok. Datang tengok tabung. Macam kita tengok bateri handphone. Oh, tabungnya tinggal sikit yang ni. Esok habis lah ni. Esok dia datang lagi. Okay, tolong ingat yang tu. Okay, kerana tabung
Tabung rezeki itu penanda ajal. Tabung rezeki penanda ajal. Apa tanda tabung nak habis? Kalau orang sakit nak meninggal, apa terjadi? Dia tak nak makan dah. Dia tak nak minum dah. Tak nak sembang dah. Okay? Itu sebab kita kata kita doa jangan mati tiba-tiba. Minta doa dengan Allah. Kita minta jauhkan aku dari mati tiba-tiba, takut tak sempat mengucap. Tak sempat nak nyebut nama Allah. Ada orang kata, untung dia mati. Tertiba je tak ada nyusah orang lain. Jangan. Okay. Betul ke tidak? Kita nak kalau boleh, sakit dulu. Sempat taubat, tempat zikir, tempat apa. Sempat bagi anak buat pahala. Betul? Tak nak nyusah anak-anak. Cik. Apa mana tak nak nyusah anak-anak? Anak-anak tak dapat pahala apa-apa. Anak-anak tak dapat bekal. Anak-anak tak ada kesempatan. Untuk nak pungut pahala daripada maknya, daripada ayahnya. Sebab itu menjaga layanan terbaik pada mak ayah itu nombor 1 selepas Allah dan Rasulullah. Untuk layak masuk syurga. Okay, terbaik. Bukan baik. Terbaik. Okay, kalau telefon hari-hari baik ke tak baik? Baik. Terbaik apa? Balik. Terbaik apa? Masak untuk mak. Terbaik apa? Berikan apa yang mak suka. Terbaik bawa dia jumpa orang yang dia suka. Ni kekuatan-kekuatan. Okay. Jadi sekali lagi kita kata tak boleh takut dan tak boleh nak lari. Kalau kita tengok kalau kita kata Hasan Al-Basri kata apa Rasulullah bersabda, apakah kalian suka masuk syurga? Nak masuk syurga tak? Siapa nak masuk syurga? Okey. Jadi sabda Rasulullah apa dia kata? Kalau dia kata jawab para sahabat, tentulah suka ya Rasulullah. Okey. Wahai Rasulullah, sabdanya lagi, apa caranya nak masuk syurga? Pertama Rasul kata apa? Pendekkan cita-cita. Apa maksud cita-cita? Apa yang nak dicari? Rumahnya 1, dah minta nak 2. Kayanya dah sebakul, nak minta 2 bakul, 3 bakul. Oh, kalau gitu tak jadilah orang bisnes. Bisnes kan nak betul? Jangan. Sekali lagi banyak angan-angan. Bukan maknanya jangan kerja. Bukan maknanya jangan kaya. Itu pun satu hal juga. Kalau gitu rugilah orang berniaga. Tak payah fikir nak untung. Jangan. Fikir untung. Rasulullah peniaga terbaik. Terbaik. Okay. Barang dia habis dulu. Betul? Kau nak kata tak pandai. Gembala kambing yang sangat hebat, juga peniaga yang sangat andal. Ini kekuatan. Artinya, menggambarkan keuntungan. Kalau kata setengah ulama kata apa? Hiduplah kamu seolah-olah kamu, berusahalah kamu seolah-olah kamu kekal di dunia. Beramallah kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Bermakna dunia cari, akhirat pun cari serentak. Okay, sebab itu pada semua ahli perniagaan, tolong berniaga dengan Allah dulu. Aku buat kerana Allah, aku sedekah kerana Allah, aku buat ini kerana Allah, aku nak cari hasilnya yang Allah redha. Contoh, ni kekuatan. Jadi dia kata apa? Rasulullah kata, pendekkan cita-cita dan bayangkan. Ini yang kita jarang-jarang bayangkan. Okay? Bayangkan ajal kalian di depan mata. Ajal tu depannya, kan jauh ni. Depannya. Okay? Kemudian malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Malu apa dengan Allah? Malu cuai perintah, malu lambat solat, malu tak sedekah, malu tak buat baik, malu tak bertaubat, malu tak baca Quran, malu. Allah, banyaknya malu. Tapi kita tak rasa apa tak baca Quran. Okay, tolong angkat perasaan malu dengan Allah. Sebab itu taubat boleh nangis. Kenapa kalau kita berdoa taubat tu nangis? Kerana ya Allah, aku malu nak menghadapmu, nak bawa dosa banyak ni ya Allah. Aku malu nak menghadapmu ya Allah, dosa aku ni banyak ya Allah. Ni sebab itu kita kata kalau berdoanya memang banjirlah.
Sebab itu kita kata mudah-mudahan Allah tadah air mata kita itu sebagai pemadam api neraka. Ini kekuatan. Sebab malu kita dengan Allah tu halu. Okay. Sebab itu kita kata lambat solat tak rasa apa. Yang penting solat. Ada orang langsung tak solat. Betul? Yang penting sedekah, tak kira lah banyak ke sikit. Kita lupa bahawa ya semua yang kita buat tu Allah tengok, Allah catat. Betul? Tak tegur orang tu normal lah. Tak bagi salam tu biasa. Betul? Nak yang muda-muda. Orang tua pun ramai je tak nak negur orang. Padahalnya menegur itu pahala. Berlama-lama pahalanya. Tapi rasa dunia dia punya. Jadi tolong latih anak supaya boleh senyum dan boleh tegur orang. Boleh bagi salam. Contoh. Sebab malu dengan Allah sebab kamu tak hormat hamba. Hamba Allah. Kalau kamu tak malu dengan hamba Allah, kamu malu tak dengan Allah? Kosong. Sebab itu bunga kamu malu dengan Allah bila kamu ada rasa tinggi rasa malu dengan manusia. Sebab itu hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kamu bertobat dengan Allah nangis-nangis tapi tak minta ampun dengan manusia, pakai tak? Tak pakai. Sebab itu jumpa siapa pun, minta maaf banyak. Mana tahu kak ada dosa tak sengaja. Mana ada dosa. Macam dosa tu macam gula-gula. Nampak biji-bijinya. Okey. Sebab itu di mana pun biasakan salam, biasakan minta maaf. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Minta maaf. Weh. Kalau mak ambil dulu, maaf lah weh. Tu cerita kalau orang kampung. Maaf je ya. Apa salahnya? Saya minta maaf. Manalah tahu. Entah tak jumpa lagi. Itu cara kita. Jadi kita budak-budak kan ikut orang tua. Dapat ayat orang tua lah. Okey, jelas? Malu. Okey, jumpa perkataan malu ni. Malu sebab itu bila kita malu, kita sayang diri kita. Malu mata ni tengok maksiat. Malu lidah ni cakap benda kotor. Malu kaki ni melangkah tempat tak cantik. Malu badan ni tak tutup arah. Malu kalau tak senyum dengan orang. Malu kalau tak sedekah. Malu kalau tak ibadah. Bukan malu orang tengok je. Mana ada orang tengok. Tak ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa. Nak ambil kain kat luar, kat ampai. Selalu pakai tudung. Alah, bukan ada orang. Ada tak? Bukan ada orang. Kamu lupa ke Allah tu Allah? Dengan kamu 24 jam. Kalau kamu hanya malu dengan manusia, tak jangkit malunya dengan Allah, letih lagi. Jadi kita banyak jaga malunya dengan siapa? Dengan manusia. Tak pernah rasa malunya dengan Allah. Maka ini yang, minta maaf. Ini yang kita rasa masa ni macam cepat benar lah rasa. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat, rasa malu. Jadi kalau lupa nak mati, malu tak? Mati itu depan mata. Tapi kamu tak rasa mati itu tengok je hang. Oi, kau nak mati jangan umpat orang banyak. Kalaulah dia tertonggok. Tak payah WhatsApp banyak-banyak. Kamu dah nak mati. Dah. Sebab itu nak mati itu dibagi tanda-tanda. Betul? Ini kekuatan ada seorang hamba Allah orang besar. Ini sebab ini kaunselor dia ada banyak kes kan. Si usaha dia kata, semua ni dah tak boleh gerak dah. Dah tak boleh jalan, dah terlentang. Tapi boleh tengok handphone. Allahu akbar. Itu contoh. Kerana ketagihnya handphone. Sebab kita akan sampai nak mati, kita dapat balik apa yang kita suka buat. Okay, hati-hati weh. Apa yang kita cakap, apa yang kita selalu cakap, itu yang keluar di akhir-akhir besok. Oleh itu tolong malu dengan Allah dari sekarang. Supaya bila kita nazak tidak keluar benda tak cantik. Tak dapat benda-benda buruk, benda-benda kotor, benda-benda kasar, benda-benda dan sebagainya. Lani praktis. Itu yang kita fahamkan dengan rasa malu. Okay? Rasa malu ini penting sangat-sangat. Sebab itu kita kata
Perbanyaklah mengingati mati, kata Nabi, kerana yang demikian itu mengurangi dosa. Apa sebab kalau ingat mati kurang dosa? Ingat mati jadi pendinding, tak buat dosa dah. Ingat mati tak umpat orang dah. Ingat mati tak pergi tempat tak cantik dah. Ingat mati tak payah makan 4 lori lagi dah. Saya nak makan roti nan nun di Taman Tun. Masya Allah. Melayan selera. Saya nak makan kambing nun di Alam Impian. Mi kata, ya kari. Boleh ke tak boleh? Mesti boleh sebab kita nak makan benda yang sedap. Betul? Cari yang sedap. Itu masalah lagi. Jadi kamu nak jadi hamba makan, hamba perut, hamba lidah, hamba apa? Memang banyak duit. Okeylah. Tapi berapa lama nak jadi hamba perut? Oh, duit. Macam Mi kata kawan Mi dari Kota Baru. Teringat nak makan laksa di Kuala Lumpur. Lah. Pernah makan laksa di gerai itu. Di kedai itu. Dari Kota Baru naik flight nak pergi dapat kedai. Orang tu tengah nak tarik shutter door. Nangis. Punya sayang dengan selera. Ya Allah. Betul tidak? Siapa yang menjadi hamba kepada seleranya, dia jadi hamba perut, tak jadi hamba Allah. Mudah-mudahan. Sebab itu siapa yang ingat mati, okay, dia akan kurang dosa, kurang makan, kurang sembang, kurang umpat. Banyak benda kurangnya. Kurang merayau. Ni yang kaki-kaki melancong ni. Hati-hati weh. Ni bukan kata sebab tak ada duit tak melancong, tak. Mekah, Madinah saja jenazah tak payah bawa balik. Betul? Tempat lain jenazah bawa baik. Bawa balik. Dari Aceh saja kawan Umi. Ya Allah. Minta duit kat sini. Nak bayar duit jenazah. Nak naik flight je. 3 kali lebih mahal daripada hidup pun. Okay. Oleh itu sekali lagi, boleh melancong tak ada masalah. Tapi doa balik dengan Allah, bagi aku sempat balik ya Allah. Takut jenazahnya tak sempat dibawa balik. Atau sulit untuk dibawa balik. Jadi bolehlah melancong tempat-tempat yang tak payah bawa lah. Yang boleh tinggal. Okay? Jadi kita kata, apa Nabi pesan, siapa nak kurang dosa, tolong banyak-banyak aku entah mati hari ni, entah esok, entah lusa. Hari ni, esok, lusa. Hari ni, esok, lusa. Kau tak hari ni, esok, tak ada esok, lusa. Sempat tak lagi nak ngumpat? Sempat tak lagi nak buat baju cantik? Sempat lagi nak cari jubah Dubai ke jubah apa ke? Ya Allah, betul. Bolehlah cari jubah kat rumah banyak dah. Nak cari tudung lilit-lilit. Tak payah. Ini akan membantu kita tak membazir, tak bantu kita banyak. Tak payah lagi nak nunjuk-nunjuk banyak-banyak lagi. Mudah-mudahan. Seperti kita kata, jawab sekali lagi, Nabi kata boleh. Orang yang mengingat mati sebanyak 20 kali pada siang dan malam, orang itu akan dibangkit bersama para syuhada. Ingat mati berapa kali? Okay, 20 kali. 20 kali sehari dia ingat mati. Okay, ini kita kekuatan tu Nabi pesan. Orang yang, maknanya dia tak syahid. Tapi dia ingat mati itu sangat dekat dengan dia. Itu pun sudah membantu untuk dia dapat lebih dekat dengan para syuhada. Oh, hebat. Jadi sekali lagi, apa nak buat, ingat aku akan mati. Kau nak bagi sekarang. Nak buat sekarang. Nak sedekah sekarang. Nak buat baik sekarang. Nak bagi harta ke anak-anak, buat sekarang. Tak payah tunggu mati. Jangan kedekut sangat. Nak bagi jubah ke anak cucu. Ambil. Okay, jangan tunggu dah jadi arwah. Oh, alah ini jubah arwah. Nostalgia, tak boleh pakai. Ni souvenir, ni ingatan, ni kenang-kenangan. Gila. Pahala tak dapat. Sebab itu setiap kematian, sedekahkan semua harta dia. Supaya pahala ikut sekali dengan dia. Mudah-mudahan ingat mati tadi membantu kita untuk merasa bahawa aku sedang ditatap Allah. Aku sedang dikunjungi malaikat maut. Jadi jangan banyak sangat buka aurat walaupun di rumah sendiri. Sebab malaikat datang hari 3 kali
sehari. Mudah-mudahan kita sayang diri kita, jaga aurat kita di mana pun berada, jaga ibadah kita. Mudah-mudahan itu menjadi sebahagian daripada penyelamat untuk kita merasa bahagia dijemput Allah masuk ke syurganya, insya-Allah.